Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizi Rosli bersama rakan tugas Hafizi Azaman dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat, di mana kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat ini tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani. Untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang ada nanti untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu daripada sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini adalah platform untuk anda suarakan dan juga inovasi yang mungkin diperlukan. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Pandemik COVID-19 semestinya memberi kesan mendalam terutamanya kepada sektor ekonomi, dan sektor komoditi negara juga tidak terkecuali menerima tempias sama. Dan kali ini dalam segmen Realiti Rakyat kita ingin mengetahui lebih mendalam mengenai industri getah ketika pandemik COVID-19 ini. Dan apakah juga cabaran yang dihadapi oleh penggiat industri pada ketika ini. Dan untuk itu kita bersama Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris, merupakan pengerusi Lembaga Getah Malaysia yang juga merupakan ahli Parlimen Jerantut. Dan seorang lagi kita bawakan adalah Datuk Dr. Zairus Sani Muhammad Nur, Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia. Assalamualaikum kedua Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin kita nak teruskan kepada perbincangan kita sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai apakah cabaran yang dihadapi oleh industri getah ini. Terlebih dahulu dapat Datuk terangkan sedikit dulu mengenai fungsi dan juga peranan Lembaga Getah Malaysia kepada industri getah negara. Kalau boleh, Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya pertamanya mengucapkan tinggi terima kasih kepada pihak Astro Awani berkongsi cerita rasa dengan keluarga besar Lembaga Getah Malaysia. Sebagaimana kita tahu, pada pagi ini saya bersama dengan Datuk Ketua Pengarah untuk berkongsi rasa mengenai dengan Lembaga Getah Malaysia ini. Seperti mana kita tahu, keadaan COVID-19 yang melanda negara kita ini turut menjangkau kepada industri getah negara, salah satu daripada industri yang saya kira merupakan tonggak ekonomi negara kita, meliputi pekebun kecil yang merupakan tenaga utama dalam mengeluarkan produk getah kita, iaitu getah asli, dan para peniaga serta para pengusaha seperti pengilang-pengilang yang turut terkesan dengan COVID-19 ini. Dan Lembaga Getah Malaysia bersama dengan keluarga besar ini turut mengambil kira kesan-kesan yang dihadapi oleh mereka-mereka yang terlibat dalam industri getah ini, khususnya rakan-rakan kita, para pekebun kecil getah Malaysia. Dan pada pandangan saya, untuk mengetahui selanjutnya, mungkin kita minta Datuk Ketua Pengarah memulakan sesi kita pada pagi ini. Kerana saya merasakan beliau lebih wajar untuk pada peringkat awal ini. Kemudian saya akan sambung selepas itu. Jadi silakan Datuk dulu. Terima kasih Datuk. Jadi sebenarnya kita maklum industri getah adalah industri yang antara yang tua di Malaysia. Ya. Jadi LGM, Lembaga Getah Malaysia, adalah agensi yang bertanggungjawab secara keseluruhan untuk pembangunan industri getah Malaysia. Jadi kita bertanggungjawab menjalankan fungsi-fungsi yang mana kita perlu memastikan daya saing dan daya industri getah kita untuk terus membangun dan juga menjadi salah satu industri yang mampu berdaya saing pada tingkat global. Jadi LGM pada waktu ini mengambil kira kesan-kesan COVID, dan kita telah mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan impak COVID-19 pada industri getah dapat diminimumkan. Ya, jadi ini melibatkan usaha daripada peringkat R&D kita, pada peringkat pengawal seliaan industri, dan juga pada segi bantuan teknikal pada semua sektor yang terlibat dari industri getah. Jadi kalau kita lihat industri getah amat bersyukur kerana kita adalah antara sektor-sektor yang dibenarkan beroperasi pada peringkat awal PKP dimulakan daripada PKP 1 sehingga PKP 4. Industri getah daripada segi operasi
kita dapat lihat impaknya adalah minimum, di mana pada peringkat pengeluaran getah yang melibatkan berhubung kecil, pemborong getah dan kilang-kilang pemprosesan getah dapat beroperasi dengan baik. Dan juga pada peringkat sektor hiliran, kalau kita lihat banyak sektor-sektor yang menghasilkan produk-produk penting seperti sarung tangan getah, kondom dan sebagainya yang dapat beroperasi daripada peringkat awal. Dan pada PKP ketiga, mereka telah dibenarkan beroperasi secara penuh pada kapasiti 100% dan ini telah sikit sebanyak dapat membantu industri getah Malaysia bergerak dengan sebaik mungkin sepanjang tempoh PKP. Saya ingin tunjukkan kepada Dato' Dr. Zahir Rosani, mungkin sekarang ini keadaan PKPB ni akibat daripada COVID-19 ini, mungkin kita nak melihat apakah kesan yang lebih spesifik kepada industri getah itu sendiri. Mungkin apa kesan-kesan tertentu yang industri ini menerima? Ya, kalau kita lihat industri getah Malaysia, seperti juga industri getah seluruh dunia tidak terkecuali daripada kesan ekonomi dunia. Pada waktu ini kita lihat ia disebabkan oleh impak COVID-19 dan juga faktor-faktor lain. Isu utama yang dihadapi oleh industri getah ialah kejatuhan harga getah. Jadi kalau kita lihat harga getah sekarang ini adalah antara yang terendah dalam tempoh 10 tahun sebelum ini. Jadi impak ini sudah tentulah akan menyebabkan pendapatan kepada pokok kecil dan juga seterusnya kepada dari segi pengeluaran dan juga ekspor negara kita. Jadi pada peringkat pokok kecil, fokus utama kita ialah untuk memastikan pokok kecil tidak begitu terjejas dengan penurunan harga dan mereka dapat terus keluar menoreh dan menghasilkan data dan seterusnya dapat mengekalkan pendapatan mereka. Pada peringkat ekspor, kita juga menjangkakan disebabkan kejatuhan harga dan juga kekurangan permintaan pada peringkat dunia, ekspor getah mentah dari Malaysia akan sedikit terjejas. Kita menjangkakan penurunan sehingga lebih kurang 10% berbanding dengan tahun 2019. Pada peringkat sektor hiliran, ini adalah sektor yang kita kira sebagai penyelamat untuk industri getah. Sebab di penularan COVID-19, sektor sarung tangan getah kita dapat meningkatkan pasaran dan kita jangkakan pengeluaran sektor sarung tangan getah dan juga produk-produk yang melibatkan peralatan kesihatan akan meningkat daripada 6 ke 15%. Jadi ini secara keseluruhannya akan jadi penyelamat untuk sumbangan ekspor kepada industri getah Malaysia. Jadi pada waktu ini, ya, kita ingin melihat bagaimana sejumlah lebih kurang 450,000 pegawai kecil yang berdaftar dengan lembaga Malaysia, lembaga getah Malaysia tidak terjejas disebabkan kejatuhan harga ini. Jadi kita pada waktu ini sedang melaksanakan beberapa inisiatif utama. Yang pertama ialah inisiatif kita panggil insentif pengeluaran getah Malaysia, di mana kita akan menyokong harga getah. Pada waktu ini kalau kita lihat harga getah pada peringkat ladang rata-ratanya adalah pada sekitar RM70 dan RM60 sekilo untuk getah scrap atau getah kalang. Jadi dengan sistem RPG ini kita akan dapat menyokong harga getah. Harga getah akan diterima oleh pembeli ada pada peringkat RM2.50 sekilo. Jadi pada waktu ini kita sedang melaksanakan usaha supaya pegawai kecil dapat membuat atau menerima insentif ini sebaik mungkin. Dan Dato' Ahmad Nazlan, kalau kita lihat kita ingin melihat dari segi perspektif penoreh getah ataupun sektor huluan pula, terdapat pelbagai rungutan dan juga aduan daripada mereka berkenaan harga getah semasa. Dan boleh Datuk jelaskan apakah faktor utama kejatuhan harga getah semasa ini? Kerana kalau kita lihat setiap masa penoreh-penoreh getah di luar sana, mereka banyak yang merungut harga getah semakin lama, ada yang mengatakan ada yang turun naiklah harganya. Jadi mereka tidak tahu mengapa boleh menjadi harga naik turun ini. Jadi mungkin Datuk dapat jelaskan sedikit. Mungkin ini dapat didengari sendiri oleh penoreh-penoreh di luar sana. Pertamanya kita kena memahami bahawa harga getah ni bukan kita dapat tentukan sendiri. Kerana dia bergantung kepada pasaran antarabangsa. Penyumbang-penyumbang kepada industri getah ni negara luar memang banyak.
Jadi kita sendiri pun bukan menjadi pengeluar utama dah sekarang. Cuma kita bernasib baik kerajaan Malaysia ni prihatin kepada para penoreh kita dengan meletakkan harga lantai. Saya berharap kepada para pekebun kecil, harga yang diberi oleh kerajaan ialah RM2.50 seperti mana kata Datuk Ketua Pengarah tadi. Dan harga di pasaran adalah sekarang ni sekitar RM80, RM70, RM80. Maknanya beza harga lebih kurang RM70. Jadi para pekebun kecil jangan menganggap harga RM80. Jadi harga sebenar adalah RM2.50. Cuma bagaimana para pekebun kecil nak mendapatkan harga RM2.50. Seperti pada kata Datuk Pengarah, Lembaga Getah Malaysia melalui insentif peluang harga getah ni telah menetapkan RM2.50. Cuma para pekebun kecil perlu membuat tuntutan. Buat masa ini. Buat masa ini melalui tuntutan biasa. Maknanya dijual 1 bulan, dikumpul bil, kemudian dibuat tuntutan ke mana-mana pejabat LJM atau menghantar terus ke pejabat LJM. Kemudian kita proses. Bulan berikutnya kita keluar baki harga tadi. Kalau RM1.80 ada lagi RM70 per kilo dalam bulan itu. Bulan berikutnya kita keluarkan pembayaran. Tetapi melalui kesedaran, melalui penyelidikan yang dibuat oleh IPG atau LJM, kaedah pembayaran ini, pihak LJM telah pun mengadakan satu aplikasi. Aplikasi dipanggil kata Datuk Pengarah tadi, Rim Niaga. Melalui sistem Rim Niaga ini, kita dapat membantu para petani untuk tak perlu lagi macam sekarang ni dia nak tuntut ni dia kena isi barang hantar ke pejabat LJM. Masa COVID ni lagi dia pula terhalang dari segi pergerakan nak hantar barang tuntutan dan sebagainya. Walaupun LJM tetap beroperasi Datuk Pengarah kita buka pejabat kita, pejabat cawangan, para pekebun kecil boleh menghantar terus barang tuntutan mereka. Tetapi peratusan untuk mereka menuntut itu tak berapa banyak. Mungkin sekitar 20% begitu sahaja. Bentuk pada bulan. Tapi melalui Rim Niaga yang dikatakan oleh Datuk Pengarah tadi, kita bangunkan aplikasi ini. Para pekebun kecil menjual harga getah dia, terus masuk melalui aplikasi ini dan dokumen perniagaan mereka itu, jual beli mereka itu, terus maklumatnya dapat sampai kepada LJM. Pada hujung bulan, mereka tak perlu lagi menghantar barang dah. Kita akan kumpulkan jumlah jualan dalam bulan itu dan terus kita kreditkan ke dalam akaun penoreh dan juga tuan punya kebun. Jadi satu sistem yang dibangunkan oleh LJM yang pada saya sangat membantu para penoreh, para pekebun kecil. Dan kita harap selepas ini para penoreh tidak lagi ada isu getah RM8, RM7 di bawah RM2.50. Kerana harga RM2.50. Maknanya para penoreh, para pekebun kecil kena ada mentaliti bahawa harga buat masa ini tidak kurang daripada RM2.50. Dan kalau kita insya-Allah akan merancang beberapa program dengan Datuk KP, dengan melalui kerajaan, dengan negara-negara pengeluar yang lain untuk kita bersama-sama menangani harga getah dunia. Ini di luar pada kemampuan kita sendiri, tapi kita akan berusaha. Untuk dalam negara masa ini kita bangunkan Rim Niaga. Rim Niaga sistem sangat mudah. Para pembeli hanya perlu menggunakan handphone mereka saja. Kemudian ada satu printer yang khas. Dia datang, penjual getah datang ke kedai itu, kemudian dimasuk dalam handphone dia dan terus sampai maklumat ke LJM. Tak ada masalah dah. Saya harap sangatlah para pembeli getah ni akan dapat menggunakan sistem ini. Dan melalui kajian yang telah dibuat oleh Lembaga Getah Malaysia, kita dapati selama 16 bulan kita buat kajian ini dan ini sangat berkesan dan mendapat sambutan yang sangat baik di kalangan pekebun kecil dan juga para pembeli getah ini. Datuk, kalau kita lihat Datuk, kalau kita lihat, Datuk katakan tadi adanya penetapan harga silin. Jadi penetapan harga silin ini sudah lama dilaksanakan ataupun baru saja dilaksanakan oleh kerajaan? Dah lama dilaksanakan. Cuma tadi para pekebun kecil dia tak berapa nak mengikuti kerenah tadi. Saya memahami. Contoh di kawasan Parlimen Jantuk sendiri. Bagi penduduk yang penoreh kita berada di Ulu Temeling misalnya. Dia nak pergi ke pejabat cawangan kita di Temelong. Hampir dekat 200 km. Dia kena pergi untuk menghantar barang tuntutan. Dan ini kerana
yang kadang-kadang mereka rasa tak berbaloi. Orang kata tak berbaloi nak mendapat tuntutan baki harga 70 kilo. Tapi kita ingat 70 kilo sebanyak. Jadi atas kesedaran itulah Lembaga Getah Malaysia tampil dengan aplikasi baru yang kita rasa sangat dapat membantulah para pegawai getah. Tak ada isu lagi dah. Harga RM2.50. Okey, baiklah. Kita banyak lagi nak tanyakan kepada kedua-dua panel kita hari ini, tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Anda masih menonton Awni Pagi, segmen Realiti Rakyat bersama saya Hafiz Azaman, bertemakan rakan tugas Hafiz Rosli. Kita bersama dengan kedua-dua panel itu membincangkan kelangsungan industri getah ketika pandemik COVID-19 ini. Baiklah, saya nak terus kepada Dato' Dr. Zairul Sani. Kalau saya fahamkan tadi kita berbincang mengenai insentif pengeluaran getah IPG berdasarkan harga lantai getah beku iaitu RM2.50 yang disediakan oleh LGM. Tapi ada dalam kalangan pekebun ataupun penoreh getah yang mendakwa mereka tidak mempunyai kad permit autoriti transaksi getah PETG yang membolehkan untuk berbuat demikian. Dan itu adalah yang menjadi isu kerana kalau kita lihat Hafizi, beberapa laporan yang melihat kepada isu penoreh getah ini adalah apabila nak melakukan tuntutan IPG ini, mereka tidak mempunyai kad permit autoriti transaksi getah iaitu PATG ini untuk membolehkan mereka berbuat demikian. Itu adalah salah satu isu. Yang keduanya, apabila tadi kita bincang mengenai aplikasi, iaitu aplikasi yang dimengungkan untuk membolehkan memudah cara, orang kata memudah cara supaya penoreh getah tidak perlu lagi membuat tuntutan, mengisi borang dan sebagainya menggunakan aplikasi tersebut. Isu yang kedua adalah mengenai sama ada bagaimana untuk penoreh getah yang tidak mempunyai peralatan elektronik seperti telefon pintar, laptop dan sebagainya untuk membuat tuntutan tersebut. Dan ini adalah antara isu-isu yang dinyatakan ataupun yang bermain dalam fikiran penoreh getah di seluruh negara. Kerana apa? Kerana isunya adalah walaupun kita mempunyai permintaan yang tinggi dalam kalangan panel kita telah pun bersedia di talian sekarang ini. Mungkin saya nak terus kepada Dato' Dr. Zairul Sani. Kita nak melihat kepada ada penoreh getah yang mendakwa mereka tidak mempunyai kad permit autoriti transaksi getah PETG ni. Adakah keperluan untuk melihat kepada perkara ini, Dato'? Ya, terima kasih. Jadi sememangnya salah satu syarat untuk menuntut atau memohon IPG ialah pengguna perlu berdaftar dengan LGM melalui pendaftaran kad PETG. Ya. Pada waktu ini kita telah mendaftar lebih kurang 457,000 pengguna kecil di seluruh negara. Ya. Jadi pendaftaran ataupun pemilikan kad PETG ini pengguna kecil boleh memohon di mana pejabat LGM. Walaupun di dalam tempoh PKP ini, pejabat-pejabat LGM akan dibuka untuk menerima permohonan kad PETG. Untuk makluman semua, program kad PETG atau pendaftaran kad PETG ini telah kita mulakan sejak 2010 lagi. Jadi kita rasa kebanyakan lebih daripada 90% daripada pengguna kecil telah mendaftar. Cuma kita dapat mungkin ada segelintir pengguna yang masih belum mendaftar untuk mendapatkan kad PETG ini. Jadi saya ingin menyaran mana-mana pengguna kecil yang masih belum memohon atau mendapat kad PETG perlu pergi ke pejabat LGM yang terdekat. Kita ada lebih kurang 33 pejabat LGM di seluruh negara. Walau bagaimanapun, jika pengguna kecil menghadapi masalah, kita sanggup. Kita akan turun padang ke tempat-tempat pengguna kecil untuk membantu pengguna kecil untuk mendaftar kad PETG. Kad PETG ini sebenarnya bukan saja untuk urusan jual beli, tapi ia adalah satu dokumen ataupun sistem yang mana kita bangunkan untuk mendapatkan maklumat mengenai industri getah dan juga pengeluaran getah. Jadi pada waktu ini, kad PETG salah satu tujuan utamanya adalah untuk membolehkan pengguna kecil memohon IPG. Jadi ini adalah penting sebab melalui pemilikan kad PETG kita pastikan hanya mereka yang betul-betul layak mendapat PETG
akan boleh dibenarkan menuntut IPG. Ya. Jadi untuk isu kedua mengenai permohonan IPG ini, pada peringkat awal memang AGM melakukan proses secara manual di mana semua pekerja perlu menghantar borang-borang permohonan tuntutan kepada pejabat-pejabat AGM. Ini bermula pada tahun 2015, tapi pada tahun-tahun berikutnya kita telah menjalin kerjasama di mana semua pejabat RISDA boleh memohon ataupun akan menjadi ejen untuk menerima permohonan 4G untuk semua pekerja ataupun dan juga untuk menjadi ejen penerimaan permohonan IPG. Jadi soalan yang berkaitan dengan permohonan IPG di mana kita akan membangunkan perisian ataupun teknologi yang kita panggil rim niaga. Rim niaga ini akan menggunakan peranti telefon pintar. Jadi untuk maklumat semua, mungkin ada kekeliruan pekerja tidak perlu ada apa-apa peralatan. Yang perlu untuk sistem rim niaganya adalah pada peringkat pemborong, pembeli getah. Jadi mereka inilah yang perlu memiliki telefon pintar atau peranti rim niaga yang telah kita tetapkan. Jadi untuk pekerja saya rasa tak ada apa-apa isu besar. Mereka cuma perlu memastikan mereka noreh getah dan menjual getah kepada ataupun ke premis-premis yang berdaftar dengan LGM. Sebab kita lesenkan semua pemborong dan pembeli-pembeli getah ini kita ada lebih kurang 2,400 pemborong berlesen dengan LGM. Jadi untuk pastikan pekerja mendapat faedah daripada LPG, mereka perlu menjual getah-getah mereka kepada semua pemborong dan pembeli getah yang berlesen. Jadi mereka juga adalah ejen IPG pada waktu ini. Jika pekerja tidak dapat ke pejabat-pejabat LGM ataupun pejabat RISDA, mereka boleh menghantar borang permohonan mereka melalui ejen-ejen atau pemborong-pemborong yang telah kita lantik. Jadi pada waktu ini kita nampak daripada segi tuntutan manual walaupun agak sukar, tapi daripada segi kekangan kita telah cuba sedaya upaya. Dan dengan pembangunan sistem niaga ini, kita akan dapat memastikan perkara ini dapat selesaikan secara keseluruhan. Di mana melalui sistem niaga ini, pekerja cuma menjual getah seperti biasa, tapi data-data permohonan semua akan dibuat secara digital, secara online. Dan pada hujung bulan, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Pengerusi AGM tadi, pekerja akan dibayar terus tanpa ada apa-apa tindakan ataupun proses pada peringkat pekerja. Jadi dengan cara ini kita akan dapat pastikan pekerja akan mendapat faedah sepenuh daripada pelaksanaan IPG. Datuk Nazlan, ini satu pengembangan ataupun satu pemodenan kepada inovasi yang kalau kita lihat ketika PKP ini banyak inovasi-inovasi berjaya dihasilkan dan saya kira Lembaga Getah Malaysia juga tidak terkecuali iaitu dengan adanya penubuhan ataupun pembangunan aplikasi rim niaga ini. Dan kalau kita ingin lihat bagi Lembaga Getah sendiri bagaimana, apakah jangkaan yang akan di-expect ataupun yang akan dijangkakan melihat kepada penggunaan rim niaga ini di seluruh negara, dan ada juga yang mengatakan bagaimana untuk mendapatkan aplikasi ini, bagaimana mereka boleh menggunakannya? Okey, terima kasih. Tadi seperti mana kata Datuk Ketua Pengarah, IPG ini sangat mudah. Saya merasa akan mendapat kesan yang lebih banyak kepada para pekebun kecil. Sebagai anak peneroris getah, satu ketika dulu, saya dibesarkan sebagai anak peneroris getah. Saya yakin dengan rim niaga ini sangat mudah. Para pekebun kecil tak perlu beli apa-apa. Tak perlu ada handphone pun. Dia perlu bawa getah dia ke tempat pembeli yang telah kita lesenkan dan di situ akan jalannya urusan. Maknanya pembeli saja. Pekebun kecil tak perlu risau. Jadi dan kita yakin, saya yakin dengan inisiatif yang dibuat di lembaga getah ini, para pekebun kecil akan mendapat faedah yang terbaik. Walau bagaimanapun, sekiranya ada lagi masalah-masalah yang mengekang kepada pekebun kecil, LGM bersedia turun padang. Lepas COVID ini, kita akan bergerak turun mendekati para pekebun kecil yang menghadapi masalah, kita cuba selesaikan masalah itu. Walaupun kata Datuk Ketua Pengarah tadi, bilangannya dah mungkin tak banyak dah. Dan dari yang tak banyak itu, kita akan selesaikan. Dan kita harap Lembaga Getah sebagai satu badan
yang bertanggungjawab daripada dulu, sekarang dan insya-Allah akan berterusan memberikan keutamaan kita kepada industri ini, terutamanya rakan-rakan kita, para pekebun kecil getah semua macam. InsyaAllah, berilah kerjasama, sambut usaha kita dengan para pekebun kecil. Jangan ada mentaliti harga getah RM1.80. Harga getah kita RM2.50 buat masa ini yang dicadang oleh kerajaan. Dan kita melalui rim niaga ini, insyaAllah dalam waktu terdekat ini, kita mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk semua para pembeli kita mesti menggunakan rim niaga ini. Dan dalam waktu terdekat juga kita kita mencadangkan kepada kerajaan agar mewajibkan sistem ini diguna pakai oleh semua para pembeli getah di seluruh Malaysia. Kalau ada apa-apa masalah tentang pembeli getah ni, kita juga bersedia membantu mereka untuk menyelesaikan masalah. Dia mudah dia. Handphone biasa, beli satu printer kecil macam ini, harga tak mahal mana pun, dan ini yang berasingan. Atau kalau lebih canggih lagi, para pembeli getah digunakan alat yang telah dipersepadukan ini. Di sini diboleh gunakan jadi sebagai handphone yang juga sebagai printer. Harga pun dalam harga yang boleh mampu dibeli oleh para peniaga. Kalau semua kita buat ini, insya-Allah masalah para pekebun kecil dan segi tuntutan melalui IPG ini dapat kita selesaikan. Dan saya menyeru kepada para pekebun kecil, kepada para peniaga, sambutlah usaha yang dirancang, yang digaris, yang dibantu oleh tenaga getah ini. Apabila kerajaan mengisyaratkan nanti, sambutlah usaha ini agar kebaikan industri getah ini akan terus berkekalan, insya-Allah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Datuk Ahmad Nazlan Idris, Pengerusi Lembaga Getah Malaysia dan juga Ahli Parlimen Jerantuk dan juga Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia, Datuk Dr. Zairul Sani Muhammad Noor, atas perkongsian mengenai kelangsungan industri getah ketika pandemik COVID-19 ini. Baiklah, sekian daripada saya Hafizah Zaman, Hafiz Rosli. Assalamualaikum, salam sejahtera.